Kitab Ajaibul Makhluqat wa Gharaibul Mawjudat, kitab karangan Syekh Zakaria Al-Khazwini, keajaiban makhluk-makhluk dan juga kepelikan benda-benda yang wujud. Tajuk dia dalam bahasa Melayu lah. Kitab ni dah ditulis dan penulisnya pun dah meninggal lebih kurang 800 tahun dahulu. Kita masih menggunakan kitab ini. Kata pengarang kitab ini bukanlah satu kemestian yang bukanlah benda yang kemestian yang dia tulis tentang pelik-pelik ni, dia kata, tapi itulah kebiasaan yang berlaku. Dia kata Rabiul Awal Sumiya Rabi'an, dia kata dinamakan Rabi' ni kerana apa? Lirtiba'in nas wal maqama fih. Rabi' ni makna dia, asal-asal dia makna Rabi' ni makna musim bunga yang pertama. Musim bunga yang pertama, bulan yang ketiga, Rabiul Awal. Juga makna dia Rabi' ni tetap ataupun duduk. Dia kata dinamakan Rabiul Awal ini kerana apa? Lirtiba'in nas wal maqama fih. Kerana manusia ni kabilah Arab lah, dia merujuk pada golongan Arab. Dia kata mereka itu kembali ke kampung mereka dan duduk dalamnya. Kerana apa? Kerana pada bulan Safar mereka keluar untuk berperang. Kerana apa? Kerana habisnya bulan-bulan haram, bulan yang diharamkan berperang. Masuk Safar, lepas terus keluar pergi berperang, cari musuh-musuh lama mereka. Bila Rabiul Awal, lepas patah balik masuk dalam kabilah dan kampung mereka. Sebab itu namanya Rabi' ataupun namanya lebih kurang balik, mana dia balik. Huwa syahrun mubarakun, itulah bulan yang penuh dengan keberkatan. Fatahallahu fi abwabas sa'adah 'alal alamin, di mana Allah Taala membuka banyak pintu-pintu kebahagiaan, kebaikan ke atas seluruh alam. Seluruh alam ni makna kata apa? Dalam falak kita ada pembahagian kepada 4 alam. Yang pertama alam haiwan, alam tumbuh-tumbuhan, alam lautan dan juga alam daratan. Jadi keseluruhan alam ini mendapat kebahagiaan di bulan ini, dapat kebaikan dalam bulan ini kerana apa? Biwujudi sayyidal mursalin sallallahu alaihi wasallam, kerana kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama-ulama seperti Syekh Zakaria pun mengatakan bahawa bulan ni bulan yang cukup-cukup hebat, bulan-bulan yang cukup-cukup mubarak, berkat. Dan apa yang kita digalakkan ulama buat apa? Kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW sebanyak yang mungkin. Kalau tuan-tuan biasa duk selawat sehari 100 kali, sehari 1000 kali, bulan ni tambah menjadi 2000. Kalau duk buat 100 tambah jadi 200. Kalau duk buat 1000 tambah jadi 2000. Kata menghidupkan sunnah-sunnah dengan lebih banyak pada bulan ini, itu lebih utama, kata ulama-ulama. Saya baru ni cubalah nak buat kembali amalan bercelak. Duk cari celepah tak jumpa-jumpa lagi dah. Dulu celepah tu mak saya beli kat Mekah tu. Beli celepah hak color apa? Color gold tu kan. Color gold tu dengan ada satu bantai, 2 bantai dia punya serbuk itu. Tuang. Sebab apa? Sebab disebut dalam kitab ni kelebihan batu ismit, batu celak yang orang buat serbuk tu, ada kelebihan dia mencerahkan mata, menjaga organ-organ seperti mata, wallahu a'lam bissawab. Tapi itulah yang ulama-ulama praktikkan dan Nabi bercelak. Jadi kita digalakkan untuk bercelak. Saya duk ingat masuk bulan 1 bulan tu duk cari mana api. Bulan Safar jumpa dah celepah tu kosong lagi. Duk cari dia punya bantai yang ada serbuk tu, jumpa lagi, tapi tak ada nak buat lah. Ada 2 jenis celak, hak jenis macam gincu pun ada. Hak gincu tu dia macam bubuh kat sini. Hak tu susah hilang. Malu kat orang pergi pejabat esok atau kau nampak apa Ustaz dia pelik kan. Ada cuba kita nak hidupkan sebanyak mana sunnah bagi Rasulullah SAW yang ada, buat dalam bulan ni. Lebih banyak daripada kebiasaan. Kalau Nabi suka makan madu, kita makan madu. Kerana pun suka buat makan. Yang saya nampak satu benda yang hebat dalam perubatan Nabi ialah kita makan talbinah. Setiap pagi ketika perut kosong makan talbinah. Talbinah ni apa dia? Talbinah ialah serbuk barli. Kita makan biji barli, rebus buah ayak, buah susu kat atas lagi, buah air lagi kat atas lagi, nak bagi sedap. Tapi Nabi talbinah ni diceritakan oleh pekaji-pekaji talbinah, dia kata itu ialah serbuk barli. Saya duk cari tak mana nak serbuk barli ni. Kedai organik ada. Kedai organik, kedai farmasi yang ada bahan organik tu cukup mahal. Tapi ada satu orang dia cerita kat saya, dia kata Ustaz pergi Mirah Sahib Ustaz, 1 gundi ada Ustaz. Dia jual murah je Ustaz kata.
itu serbuk Bali. Boleh amai. Kalau nak rasa tawak memang tawak lah, buah susu sikit. Sebab apa? Talbinah itu laban. Laban tu susu. Boleh campur yang panas, campur susu sikit, bagi sedap sikit. Itu antara amalan Nabi, dan para pengkaji yang mengkaji dia kata itu untuk menjaga usus dan juga kita punya pankreas. Wallahu a'lam bissawab. Itu antara kajian-kajian mereka lah. Okey. Kemudian disebut lagi As-samin minhu qadama Rasulullah SAW. Hari yang ke-8 dalam bulan Rabiul Awal ini baginda SAW masuk ke dalam Madinah. Jadi kita habaq itu peristiwa hijrah ini bermula daripada Muharram, bermula daripada niat, bermula daripada azam, bermula pada pergerakan secara kecil-kecilan. 24 hari bulan Safar, Nabi dan juga baginda dan Sayyidina Abu Bakar masuk dalam gua sekejap, kemudian keluar balik terus ke perjalanan. 8 hari bulan baru masuk sampai ke Madinah. Jadi 8 hari bulan khadama Rasulullah SAW al-Madinata wal 'ashir minhu tazawwaja Rasulullah SAW Khadijah radhiyallahu anha. Hari yang ke-10 di bulan Rabiul Awal ini hari pernikahan di antara baginda sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Hari yang ke-10. Wasani 'ashar minhu Maulid Rasulullah alaihi wasallam, pada hari yang ke-12. Irtifaq ulama mengatakan hari yang ke-12 hari Maulud baginda sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rabiul Awal. Itu antara benda-benda yang diceritakan oleh ulama-ulama kita tentang apa yang berlaku dalam bulan Rabiul Awal. Satu lagi ditambah ialah dilantik kenabian sebagai Rasul pada 9 Rabiul Awal. Ada juga maklumat tambahan yang saya buat nota kat sini, juga berlaku dalam bulan Rabiul Awal. Itu bulan yang hebat, yang banyak ulama-ulama membuat kebaikan dan juga melaksanakan sunnah dengan banyaknya pada bulan ini. Almarhum guru saya daripada Indonesia, Medan, yang mengajak saya falak dan juga kitab tentang alat falak rubuk mujayyab tu, dia pun setiap kali bulan Rabiul Awal dia akan tutup pesantren dia tutup pondok dia untuk pelajar dia bercuti, dan kami ambil mai ke Malaysia untuk mengajak falak. Biasanya dia akan mai 3 minggu atau sebulan dekat sini, tapi wallahu a'lam bissawab tak sempat dengan lama dengan dia. Dalam 2 bulan lepas kot dia dah kembali ke rahmatullah. Jadi mudah-mudahan ilmu yang disampaikan tu dapat jadi manfaat kepada kita. Sebab anak murid dia di Malaysia cukup banyak anak murid dia. Di Kedah banyak, di Kelantan, di KL, yang sampai ke Mesir pun ada. Semua anak murid dia bidang falak ni. Jadi saya masih ingat lagi dia ni, kalau kita tanya umur berapa Pak Kiai, belum 100 lagi. Dia kata tak 100, saya tak tahu sampai kelas sejak saya jumpa dekat Jentera tahun 2015 2014, tak tahu umur dia berapa. Dia kata belum 100. Tapi kuat orang dia. Banyak amalan yang dia bagi untuk kita, insya-Allah untuk kita amalkan. Itu antara ulama-ulama meraihkan bulan ni dengan benda-benda yang mengagungkan bulan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Jadi dalam bulan ini juga kebanyakan kita digalakkan untuk membaca sejarah-sejarah dan juga sirah-sirah. Kalau ustaz-ustaz lain tak baca, kita baca sendiri. Beli buku baca tentang sirah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh panggil ustaz-ustaz untuk baca, untuk cerita pasal sirah Nabi, Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ataupun kita boleh baca sendiri, cari kitab-kitab berzanji. Antara sejarah yang banyak dicerita tentang baginda sallallahu alaihi wasallam ni berzanji kan. Dulu kampung-kampung ada tim berzanji. Tim berzanji ni raja dia tim kunuri lah. Malam kunuri itu marhaban, kita panggil kan marhaban. Jadi saya baca sikit tentang berzanji ini. Dalam satu bab dia kata apa? Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadidal haya wat tawaddu'. Dia kata itu antara benda yang kita nak ambil sini, bahwasanya baginda sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling cukup syadidal haya, paling cukup paling pemalu. Dia kata wat tawaddu', juga orang yang tawaddu'. Di sini ulama-ulama menceritakan tentang 2 sifat yang paling hebat yang ada pada Nabi, iaitu tawaddu' dan juga haya, sifat malu, sifat terlalu malu. Bukan malu nak cakap dengan orang tetapi malu untuk membuat segala benda-benda yang memburukkan Islam dan juga diri dia sendiri. Jadi kita juga dituntut untuk ambil sifat ini, syadidul haya. Kenapa? Kerana
Benda ni untuk kita menjaga maruah kehormatan kita dan juga agama kita. Kita ni orang Islam, ulama-ulama kata kita sebagai duta Islam. Kita duta kepada orang bukan Islam. Jadi apa yang kita buat, kita kena jaga tingkah laku kita supaya tak bagi pengaruh tidak elok, kesan tak elok, pandangan tidak elok untuk agama kita. Jadi kita kalau boleh kita amalkanlah antara sifat yang disebut dalam kitab Barzanji ini, syadidul haya wat tawaddu'. Sangat tawaddu', walaupun ilmu tinggi, walaupun pangkat tinggi, tapi sangat tawaddu' dengan orang ramai, orang sekeliling dia. Itu antara sifat Nabi yang kita boleh ambil iktibar pada malam ini. Kenapa? Karena kata bagi Sayyidina Ali, dia kata apa? Kalau orang agama ini gelincir, dia kata orang alim ini gelincir, maka akan gelincir bersamanya seluruh alam, dia kata. Sebab tu kena ada dua-dua sifat ni supaya tidak gelincir seluruh alam dengan gelincirnya orang-orang yang alim. Wallahu a'lam bissawab. Okey. Dah habis 4 bulan Rabiul Awal dan juga cerita Nabi sikit-sikit. Kita masuk pengajian kita, kita sambung pengajian kita, bacaan kitab kita pada bab menyatakan angin. Baru ni saya tulis bab angin ni lah. Saya tulis sikit nota dalam Facebook. Orang tanya, Ustaz, angin ahmar macam mana Ustaz? Ahmar tu lain cerita. Hak tu banyak cerita. Dia hak lain cerita. Kita nak cerita pasal angin yang biasa yang ada pada sekeliling kita lah. Angin yang ada di kawasan kita. Dan Syekh menceritakan tentang asal usul angin. Angin ni mengikut mana? Syekh Zakaria menceritakan tentang angin. Dalam ayat-ayat Al-Quran banyak menyebut tentang angin. Ada yang dihabaq nama secara terus terang, wal mursalati urfa, demi angin mursalat, wazariyati zarwa, demi angin zariyat. Kemudian angin lawaqih, angin sarsar, inna anzalna alaihim rihan sarsarin fi yaumin nahsin mustamir. Kami turunkan, kami hantar kepada kaum Ad itu angin sarsar, angin yang kuat dan juga bunyinya dan juga kuat kelajuan anginnya itu pada hari Na'ah yang berterusan. Itu nama-nama angin yang disebut dalam Al-Quran banyak. Allah Ta'ala menamakan angin ini, contohnya angin mubasyirat, angin muntasyirat, banyak nama angin. Dalam satu hadis Nabi SAW kata angin itu ada 8, dia kata. Nabi SAW kata angin itu ada 8, 4 angin bawa kebaikan, 4 angin bawa azab, dia kata. Yang pertama dia kata 4 angin yang rahmat itu apa dia? Yang bawa rahmat itu ialah angin mubasyirat, angin muntasyirat, angin mursalat dan angin ar-ruqa. 4 angin. Manakala angin yang membawa azab pula ialah angin namanya al-asif, al-khasif, yang mana keduanya itu bertiup di laut. Manakala angin al-akhim dan juga sarsar, keduanya bertiup di darat. Jadi makna kata kita boleh tahu jenis-jenis angin mana yang tidak elok, angin mana yang elok. Tapi kebanyakan angin ini angin yang elok lah. Wallahu a'lam bissawab. Semua angin-angin yang elok. Dalam surah Ar-Rum ayat 46 Allah Ta'ala berfirman, wa min ayatihi an yursilar riyaha mubashshiratin wa liyuziqakum min rahmatih wa litajriyal fulku bi amrih wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kuasaan Allah ialah bahawasanya ia menghantarkan angin sebagai mubashsyirat, membawa berita gembira, dan untuk merasakan kepada kamu sedikit rahmatnya, dan supaya kapal-kapal berlayar laju dengan perintahnya, dan juga kamu dapat mencari rezeki daripada limpah kurnianya, dan seterusnya supaya kamu tashkurun, kamu bersyukur. Jadi angin-angin ini dia ada kerja dia. Angin ini disebut oleh ulama sebagai antara tentera-tentera Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni banyak tentera dia. Tentera daripada serangga pun tentera Allah Ta'ala, angin pun tentera Allah Ta'ala, hujan pun tentera Allah Ta'ala. Semuanya makhluk-makhluk yang jadi tentera pada Allah Ta'ala. Jadi itulah nanti kita akan tengok, sebab banyak kan angin ni angin yang berbentuk harian. Jadi kita akan tengok hari ni angin yang asai-asai dulu berapa. Asai-asai angin yang ada dalam 4 mata angin yang besar lah,
yang betul-betul kita guna dan semua orang tahu. Okey. Faslun fir riyah. Pada bab menyatakan angin, dia kata za'amu anna hudusar riyaha min tamujul hawa wa tuharrikuhu ilal jihah. Dikatakan bahawa kejadian angin itu bermula daripada tamujul hawa, pergolakan ataupun berombaknya udara itu, wa tuharrikuhu ilal jihah, dan bergerak ia ke satu arah. Dia kata dia berlakunya angin ini kerana pergolakan udara. Kadang-kadang dia tekanan rendah, kadang-kadang tekanan tinggi. Jadi ditarik ke arah-arah yang tertentu, itulah berlakunya angin, dia kata. Kama antamujal bahra huwa tudafi'ul ma' ba'duhu li ba'din ila jihah. Sebagaimana kejadian ombak, dia kata di lautan, dia tolak tarik itu, jadilah ombak yang bersimpul-simpul, juga ombak-ombak yang bergerak. Itu sama. Jadi satu di udara, satu di darat. Jadi kejadian angin ni sama aja. Sama aja. Jadi angin dengan ombak sama saja dia punya kejadian, sebab penolakan dan penarikan ke arah-arah yang tertentu. Jadi angin yang asal ada 4. 4 ini mengikut mata angin yang 4 lah. Yang pertama angin utara. Angin utara belah sini lah, barat, utara. Utara, selatan, timur, barat. Jadi itu asal kejadian 4 angin yang besar. Dan di antaranya ada angin nakba, angin persilangan, angin tenggara, angin barat laut. Kita sekarang ni musim di penghujung barat laut. Angin barat laut. Tuan-tuan boleh tengok dalam meteorologi department tu, dia ada bagi maklumat. Malam ni angin apa yang bertiup, petang ni apa yang bertiup. Tadi hujan sebab apa? Sebab pengaruh daripada angin barat laut. Barat laut nak hala ke utara. Kenapa? Kerana dalam musim perubahan daripada barat daya ke timur laut, ke musim timur laut, dalam perubahan lagi. Betul-betul timur laut nanti bulan berapa? Bulan pertengahan 10 sampai ke 11. Itu baru. Sekarang ni perubahan. Perubahan ni dia mungkin sama ada barat laut kuat ataupun tenggara yang kuat. Itu dia punya proses angin nakba, angin penyelangan. Selain pada 4 tu, itulah angin-angin yang biasa datang kepada kita lah. Ini angin yang utama lah, angin utama. Dikatakan asal angin itu 4. Dia kata asal angin untuk 4. Yang pertama asyamal. Asyamal ni angin utara. Asyamalu angin utara. Yang kedua angin selatan, al-janub. Al-janubu selatan. As-soba timur. Dan juga ad-dabur angin barat. Daripada belah arah kiblat kita lah, lebih kurang itulah. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu mata angin ni senang aja. Tengok kita semayang kat mana. Bila kita semayang ke arah tu, itu hampir-hampir ke barat. Walaupun dia ke atas sikit ke utara, dia kiblat kita 291 darjah. Barat yang benar 270. Dia punya nilai darjah. Jadi kita kiblat kita atas sikit pada barat. Jadi membelakang kiblat kita timur, belah kanan kiblat kita utara, belah kiri kiblat kita itu selatan. Jadi tuan-tuan boleh rasa di rumah kita, kalau angin itu bertiup daripada arah mana, tuan-tuan boleh tahu ini angin apa, ini angin apa. Kenapa? Karena setiap angin itu ada sifat-sifat dia yang tersendiri, ada keistimewaan, ada kelebihan dia yang Allah Ta'ala jadikan. Bukan sia-sia Allah Ta'ala buat kutub utara, kutub selatan, bahagian timur, bahagian barat tu bukan sia-sia. Kerana apa? Kerana semua itu ada kelebihan dan juga kepelikan ataupun keajaiban yang Syekh Zakaria sebut dalam kitab ini. Okey, tengok yang pertama, angin al-janub. Angin al-janub. Al-janub. Okey, dia makna sini. Al-janub dan ad-dabu sifatnya panas. Al-janub selatan dan juga barat. Jadi belah sini selatan, side sini selatan ke arah barat, sifatnya panas. Angin sifat panas. Sementara as-soba dan asyamal itu sifat yang sejuk, daripada timur membawa ke arah utara, sifat angin yang bertiup sejuk, dia kata.
Jadi masyarakat Arab dia kata suka ketika angin asroba bertiup, mereka suka angin timur. Angin timur. Kenapa? Kerana mereka biasanya membuka pintu-pintu dan juga tingkap rumah bagi membiarkan angin ini masuk bersama cahaya matahari pagi. Jadi kalau kata pagi itu ada angin yang bertiup, angin timur, biasanya mereka bagi masuk angin tu dengan cahaya matahari untuk mendapat kelebihan. Yang pertamanya kelebihan angin, yang kedua kelebihan matahari yang ada di waktu pagi. Okey. Angin utara asy-syamal. Asy-syamalu dia kata angin yang bertiup ini bersifat sejuk kering. Dia kata wa muhubuha min banatin na'sin ila maghribis syam. Arah tiupan dia itu daripada banatin na's. Banatin na's ni gugusan bintang seperti yang ada padanya bintang Al-Qaid. Al-Qaid. Kalau tuan-tuan tengok hari ni dalam buruj bintang-bintang tu nama bintang Al-Qaid. Dia kata ila maghribis syam, sampailah ke barat matahari. Dia kata itu arah tiupan dia. Angin ini bersifat sejuk kering. Angin utara ni sifat dia sejuk kering. Sebab tu ulama-ulama bila berbicara tentang sesuatu benda, sesuatu perkara, dia kaji sifat benda tu. Jadi sifat syamal sejuk, dan sejuk itu sejuk kering. Ada sejuk kering, ada sejuk lembap. Ada panas kering, ada panas lembap. Jadi dia ada 4. Jadi sama jugalah dalam tubuh badan kita. Kalau kita ada kena apa-apa simptom, dia akan tengok simptom tu simptom panas ke simptom sejuk. Jadi dia punya pengubatan dia, ni tradisional lah, tradisional ni, herba ni, dia akan tengok benda apa yang boleh membaiki benda tu. Kalau semua kita sejuk, dia akan ambil benda herba yang sifat dia panas, baru boleh lawan. Kalau tuan-tuan panas, dia akan cari hak jenis sejuk. Sebab tu semuanya dalam kitab-kitab lama, kitab-kitab perubatan dan juga kitab-kitab falak, dia habaq jenis dia apa dia. Angin hak mai belah sini sifat dia sejuk kering. Dia kata kerana apa? Datang dia daripada arah yang tidak mengiringi matahari. Angin utara dia mai sini straight, dia belah utara mai ke sini, jadi matahari naik belah sini. Jadi dia tak sekali dengan laluan matahari. Sebab itu sifat dia sejuk. Dia kata kering, dia kata sebab tak ikut matahari. Bersifat sejuk kerana ia datang daripada kawasan yang banyak salji dan bongkah air. Belah utara sana banyak kutub utara, banyak salji dan juga kawasan ais. Jadi bila angin tu mai pada arah sana, dia menjadi sejuk. Jadi sifat dia sejuk dan kering. Dia kata bersifat kering kerana datang daripada kawasan yang kurang laut. Belah utara dia kurang kawasan laut, banyak daratan dan gunung ganang, lalu ia menghasilkan kekeringan. Itu antara sebab-sebab dia jadi sejuk kering. Dia kata kawasan belah kutub utara ni, dia banyak gunung ganang, banyak daratan dan juga gunung, dia kurang laut, jadi dia mai tu dalam keadaan kering. Dia kata angin asy-syamal bertiup lebih kuat daripada angin selatan kerana ia bergerak dari celahan gunung ganang. Sebab apa? Sebab dia bila nak mai tu, dia kena lalu gunung ganang yang ada. Bila celah-celah tu, dia akan jalan lebih laju berbanding dengan angin selatan. Macam kita nak ni lah, macam kita nak potong motor, nak potong kereta lah, kita nak celah-celah tu kita kena laju lah. Mana ada orang nak potong lori bagi slow kan, kena tekan bagi habis baru dia boleh, kena laju baru boleh lepas. Tidak tak lepas. Yang ni pun sama, sifat angin ni dia nak lepas daripada gunung-gunung tu, dia laju. Jadi angin asy-syamal, angin utara ni sifat dia lebih kuat tiupan dia. Kita rasa lebih kuat tiupan dia kata. Kemudian disebut lagi oleh Syekh, angin asy-syamal ini menyihatkan badan dan juga mengukuhkannya. Kuat badan, sihat badan, menguatkan otak, menguatkan otak dan menyihatkan kulit, menyihatkan diri dan juga meningkatkan syahwah. Ini antara sifat-sifat yang disebut oleh Syekh tentang angin utara. Tuan-tuan kena rasa lah angin belah tu. Duduk di rumah ni teringat angin belah tu, belah sana, belah bangunan baru duk buat tu. Kalau mai tu, tu ni angin utara ni, angin utara. Kita hafal mata angin, kita hafal angin apa yang ada, kita boleh rasa dia punya kelebihan yang ada.
Ulama berpendapat bahawa angin utara dan angin selatan apabila bertiup di satu penempatan akan melahirkan kehidupan, terutamanya haiwan. Sama juga dengan manusia lah. Dia kata kalau tempat tu ada tiupan dua jenis angin ni, selatan ada, utara ada. Jadi tuan-tuan duduk di Wakaf Siti Aisyah ni, tuan-tuan akan rasa belah belakang saya ada tak angin mai duk mai selalu, ataupun belah sana duk mai angin. Kalau ada dua angin ni, dia akan boleh mewujudkan, dia kata, melahirkan banyak kehidupan. Kerana apa? Kerana angin utara itu menjadikan kebanyakan anak-anak haiwan itu jantan. Kalau ada angin utara, di kawasan tu ada kebun, ada pusat peternakan, banyak akan melahirkan anak-anak yang jantan. Manakala angin selatan pula menjadikan kebanyakan anak-anak haiwan itu betina. Jadi kalau kata ada dua-dua angin di kawasan tu, barulah terjadilah kehidupan. Ada jantan, ada betina, ada lelaki, ada perempuan. Itu dia punya cerita dia. Dia punya kelebihannya ada. Kalau kawasan tu ada angin utara saja, banyak anak jantan lah. Banyak anak jantan, kita nak kenuri kena keluar sedialah. Tiap-tiap bulan, tiap-tiap kopi keluar kenuri keluar. Kalau kawasan tu angin selatan saja, banyak anak perempuan, jenuh kenuri kita. Orang mai cari anak dara kita, semua dapat kenuri dalam kawasan ni lah. Jadi kena tengok penempatan kita, kena rasa. Sebab tu orang tua-tua dulu, mereka kalau nak buka penempatan sampai ke satu kawasan, dia akan tengok angin apa yang kuat kat situ. Kata guru saya, nak tahu angin yang dominan di tempat tu, kita tunggu sebelum zuhur, sebelum matahari tergelincir. Itu kaedah dah. Kaedah dia wallahu alam lah. Saya pun tak pernah try pun. Kita duduk rumah tu lah, beli rumah tu, duduk rumah tu lah kan. Tapi dulu kalau nak buka penempatan, tok-tok guru kita, orang tua-tua kita, dia akan tunggu di tengah kawasan lapang, dia akan tengok angin apa yang dominan. Itu angin yang kuat untuk kawasan tu. Sebab apa? Sebab bila gelincir matahari, angin akan mati seketika, tiupan angin akan terhenti. Kemudian selepas zuhur baru akan mai balik angin. Biasanya mursalat, kalau ada rezeki, mursal akan mai selepas tu. Itu antara apa panduan dan juga apa petua-petua ulama-ulama dululah. Itu juga kata guru saya, cara-cara nak buat rumah burung walit. Dia kata bila orang tanya kat dia macam mana nak tengok angin apa yang masuk buat rumah burung walit, sebelum zuhur tunggu tengok angin apa yang kuat. Kalau angin itu mai daripada arah utara, buatlah rumah walit tu, dia punya rumah muka dia tu menghadap ke utara, sebab angin akan tolak masuk dalam rumah tu. Dia bukan burung yang kuat, dia burung yang menyorong angin, burung yang ikut angin, dia tak lawan angin. Jadi kena cari angin yang boleh tolong dia masuk dalam rumah. Jadi kita kena tengok angin apa yang kuat. Sama juga dengan penempatan kita, tuan-tuan tengok angin apa yang ada kawasan tu yang kuat, itulah angin yang dominan. Kalau ada rasa utara, ada selatan, insya-Allah itu tempat yang baik untuk kehidupan. Boleh ada jantan, boleh ada betina, boleh ada lelaki, boleh ada perempuan. Wallahu a'lam bissawab. Itu antara petua-petua. Tak semestinya betul kata Syekh, tetapi inilah kebiasaan berlaku. Bukan benda yang tetap lah. Tapi ini catatan dia, catatan yang boleh lagi dipertikai, boleh lagi dibuat kajian yang lebih mendalam. Ini sezaman dengan dia. Itu yang kita baca tentang kebiasaan yang berlaku. Okey, yang kedua, angin al-janub, angin selatan. Angin selatan ini sifat dia panas. Sebab apa? Sebab utara dan timur sejuk, selatan dan barat ni angin panas. Jadi angin al-janub selatan ini sifatnya panas lembap. Panas tetapi lembap. Ini kerana apa? Kerana ia bertiup daripada arah khatulistiwa, sedang waktu itu bersangatan panasnya. Jadi Syekh ni, penulis ni, dia pun orang Arab, dia duduk di belah utara sikit. Jadi bila angin tu mai daripada bawah, dia kata mai pada khatulistiwa lah, padahal mai selatan lah dia kata. Dan dia tahu kawasan ni kawasan panas, sebab dia walaupun mai pada kutub utara selatan, dia akan lalu ke arah khatulistiwa yang panas. Jadi membawa sifat dia sifat panas. Kemudian bersifat lembab pula kerana apa? Bersifat lembab pula kerana ia datang daripada arah yang banyak laut. Kawasan tu banyak laut di selatan ni, maka matahari akan menguapkan wap-wap air yang lembab, dia kata. Jadi itu sifat dia, sifat panas lembab. Dan
Angin ini tempat tiupnya kawasan yang luas, jadi terasa kurang kuat tiupannya. Berbeza dengan angin utara tadi, lalu celah-celah gunung, celah-celah bukit, dia laju. Hak ni kawasan yang luas, laut terbentang. Jadi bila angin ni main macam ramai-ramai lah, maknanya dia tak kuat, dia kurang kuat dia punya tiupan dia. Itu beza antara angin utara dan juga angin selatan. Okey. Angin al-janub juga menggemukkan badan dan menyebabkan kemalasan. Ini antara sifat-sifat dia lah yang dikaji oleh Syekh dulu. Dia kata kalau ada angin al-janub ni, kita akan gemuk badan. Kenapa? Mungkin lapang kot, mungkin cepat lapang kot. Kalau kita rasa cepat lapang ni, cuba tengok angin apa main. Selatan rupanya patutlah kan gemuk kan. Dan menyebabkan kemalasan, jadi malas sungguh, balok liat sungguh, nak buat apa-apa pun mungkin angin selatan time tu kan. Tapi hari tak ada lah. Hari ni tenggara dengan selatan dia dekat. Kalau ada angin tenggara, mungkin dia akan berubah jadi angin selatan. Tapi hari ni angin utara dan juga angin barat laut yang kuat. Jadi signifikan ataupun dia punya bukan signifikan, dia punya tanda-tanda antara petanda bila angin barat laut bertiup, dia ada guruh dan petir. Itu dia punya tanda-tanda dia lah. Kalau tengok tiupan angin hari ni barat laut, jaga-jagalah, dia ada petir dan juga kilat. Angin al-janub juga menjadikan berat pada pendengaran dan juga kabur pada pandangan. Angin al-janub ni, angin selatan ni juga jadi berat pada pandangaran, tak apa nak dengar. Orang tanya apa, tak apa nak dengar. Dan kabur pada pandangan, jadi tak apa nak nampak, kelabu mata saja. Jadi itu antara benda yang disebabkan oleh angin al-janub. Apa yang mengherankan, angin al-janub ini apabila bertiup atas air yang panas, nescaya ia menyejukkannya. Jadi kata ulama, kata Syekh Zakaria, dia kata angin al-janub ni kalau dia bertiup atas air yang panas, dia akan jadi sejuk. Berbeza dengan angin asyamal yang mengekalkan kepanasan itu seperti sedia kala. Ini contoh ke atas ayak laut. Ayak laut lah. Kalau kita nak mandi laut, mandi di musim al-janub. Kerana apa? Kerana dia boleh menyejukkan ayak yang dia tiup tu di atas ayak laut tu lah. Sebab apa? Sebab kalau kita mandi waktu pagi, matahari kuat naik, panas. Tapi kalau ada angin selatan, insya-Allah dia akan menyejukkannya. Berbeza dengan angin asyamal. Kalau ada angin utara, dia kekalkan kepanasan seperti sedia kala. Itu yang disebut tentang kelebihan dan juga faedah angin selatan dan juga angin utara. Okey. Sikit lagi dah. Tak jalan kan. Angin as-sabah, angin timur. Angin as-sabah itu ialah angin yang sedang-sedang, angin yang tak kuat dan juga tak slow, dia sedang-sedang saja. Jika ia bertiup di awal pagi, maka ia cenderung kepada sejuk. Dan kerana ia melalui tempat yang sejuk, kerana jauhnya daripada matahari pada waktu malam. Jadi kalau tiup waktu malam, dia sejuk kerana matahari belum naik lagi. Angin timur ni, tiupan as-sabah ini amat baik. Kerana apa? Melainkan masa tiupannya sedikit. Dia anginnya elok, tetapi masa dia sikit. Dia sekejap saja dia punya tempoh dia. Kerana sinaran matahari itu membawanya ke belakang. Bila naik matahari, angin itu akan hilang lah. Angin itu hilang. Jadi angin as-sabah ni biasa bertiup pada waktu malam. Kalau tengok ramalan meteorologi pun, tuan-tuan boleh tengok daripada pukul 12 sampai pukul 6 pagi, biasanya angin timur laut akan bertiup. Time tu lah. Itu angin timur waktu malam, dia kata. Selepas matahari terbit, cahaya matahari melembutkan dia dan memanaskan dia dengan pancaran sinaran, dia kata. Inilah angin yang dinamakan sebagai angin an-nasim as-sahari, yang mana sedap dirasai oleh orang dan manusia yang tidur dan juga orang yang tengah yang kurang sihat. Untuk orang manusia yang jaga dan juga yang lena, dia kata. Dan juga orang yang sakit akan merasa selesa dengan tiupan angin ini. Dan tiupan angin ini terjadi pada waktu sahur dan juga awal pagi. Dia ada sebelum matahari naik. Start pada waktu sahur sampailah matahari naik, itu angin timur, dia kata biasanya lah. Adapun angin ad-dabur, angin yang nama dia angin barat, dia kata berbeza dengan angin timur kerana ia bertiup membelakang matahari. Matahari kat sini, dia mai kat sini. Angin ad-dabur, angin barat. Angin ini bertiup di hujung siang dan tidak bertiup pada waktu malam. Angin barat ni biasanya di hujung siang, yakni waktu senja selepas asar. Masa tiupan juga sedikit, dia juga
sat je dia punya tempoh masa dia sat je. Melihat kepada faedah yang diceritakan oleh tentang angin as-sabah, angin timur, maka angin ad-dabur itu sebaliknya. Jadi ulama-ulama kata kalau angin timur tu banyak kelebihan, angin as-sabah ni berbeza, dia banyak keburukan angin barat ni. Memadailah bagimu, dia kata, sabda Rasulullah SAW, dia kata, nasartu bis-sabah ahlakat adu bil dabur. Aku diberi pertolongan, kemenangan dengan angin sabah, sedangkan kaum Ad itu dibinasakan dengan angin ad-dabur. Wallahu a'lam bissawab. Jadi Nabi SAW berpesan, dia kata banyak kemenangan peperangan juga dibantu oleh angin yang bertiup daripada arah timur. Tetapi angin barat ini, angin Allah Ta'ala guna untuk memusnahkan ataupun menghapuskan kaum-kaum yang Allah Ta'ala murkai. Wallahu a'lam bissawab. Itu antara asyik-asyik angin yang kita baca hari ini. InsyaAllah selepas ni kita akan perincikan lagi tentang angin-angin harian. Angin mursalat apa kerja dia, az-zariyat apa kerja dia, angin asim, angin asif, angin lawaqih, angin apa lagi, mubasyirat, muntasyirat. Banyak jenis angin. Nanti itu angin yang disebut secara khusus dan angin yang ada kelebihan dan juga ancaman masing-masing. Wallahu a'lam bissawab. Salah silap saya mohon maaf banyak. Kita tangguhkan dulu kuliah kita dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma bika ila anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa sholihat wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.